selain pada World Team School. Mungkin sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan World Team School, ya, tak lama lagi lah, minggu depan je pun, 21, 22 hari bulan. So siapa yang qualified YP tu datang awal sikit hari Jumaat. Ini Mak Dah mengingati lah. Kalau kata mungkin tiket tak dan, mungkin tanya dengan Coach Anda. Yang mana siapa yang qualified, tanya dekat coach. Mungkin terlepas pandang ke apa kan. Check balik. Mungkin kita ada yang qualified. Mungkin kata apa? Dinner dekat situ. And then satu lagi, selain pada tu dalam masa terdekat ni juga, selalu Mak Dah perasan adalah STS. Mak Dah kalau ikutkan, bukan ikutkan, memang Mak Dah event yang pertama daripada event kecil-kecil ni, selain daripada event Herbalife ni, adalah di mana coach Mak Dah bawa pergi STS. Dekat STS sebenarnya membuka juga mata. Mata di mana kita tengok dua peluang. Selain peluang produk result, kita dapat kongsi dekat situ, kita tengok. Satu lagi ada peluang pendapatan. Sehinggalah event yang terbesar. Sampai kita tengok setahun sekali. Next year kita ada lagi 3 bulan, iaitu spectacular. Dan lagi satu, antara orang-orang yang kita tahu, kita dalam Herbalife Nutrition kan, semua kita nak pergi ke next pin. Semua orang bercita-cita, berimpian nak pergi President Team. Dan baru-baru ni kita tahu ramai insan-insan terpilih pergi yang FP PTR ni. Yang tadi kita dengar tu, apa benda Ustaz pergi sana, kenapa aku tak dapat pergi? Kenapa aku tak ni? So kita nak dengar cerita. Kita nak dengar cerita daripada adinda kita yang baru balik daripada Pattaya. Boleh? Assalamualaikum Ustaz Man. Ustazah Ma. Sebenarnya hari ni kalau tak jadi keberatan pada Ustaz lah Ustaz kan, share lah dekat kami. Ramai yang tak tahu apa yang Ustaz pergi dekat Bangkok tu ada apa. Itulah dia orang semua tanya. Dia tanya dekat Madan ni, ada yang PM, Madan tak pergi ke? Allahu Akbar. Sebenarnya semua orang berimpian nak pergi. Boleh je pergi, kan? Tapi kalau kita dapat pergi dengan qualified tu, ya Allah, pakai tag, pakai pin, dapat minum shake, kita tengok free flow. Cemburu tu, jealous tu sebenarnya kena ada. Memang kena, itu adalah sifat. Mohon kalau kata kami tak jealous, tak tahulah, mungkin orang lain tak jealous Ustaz. Tapi Mak Dah terus terang bila kita tengok coach-coach yang pergi dekat sana tunjuk free flow, minumlah shake, minumlah tanpa, kalau kita dekat event kita kena bukanlah kena beli, kita beli tu kita sumbang kepada tabung yayasan kan. Tapi kalau kita tengok yang pergi dekat, tak naklah sebut ni kan, memang manusia normal lah, normal. Ada sangat jealous bila kita tengok, ya Allah, aku pun nak macam tu. Aku pun nak satu hari pasti aku dapat duduk bersama-sama dengan orang-orang yang berjaya. Ramai orang kata cemburu itu real. Betul kan? Sifat cemburu, kami belajar satu benda Ustaz kan. Kami belajar semasa Ustaz pergi ke Bangkok. Kami dapat satu berkaitan dengan cemburu ni dengan satu ulama. Ramai yang kata, saya tak cemburu. Tapi mohon, sebenarnya kita manusia ni cemburu. Dan kita tahu antara yang paling cemburu sebenarnya ada satu. Tapi tak apalah, kita simpan cerita pasal cemburu tu. Kami nak dengar cerita cemburu kami bila Ustaz berada di Bangkok. Apa yang Ustaz buat kat sana Ustaz? Silakan Zama. Zama share dulu Zama. Silakan Zama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik Kak Ida. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya.
Baik, jadi pertama sekali saya bersyukurlah ya, sebab kita belajar bersyukur tadi kan. Jadi kita bersyukurlah ya, apa yang Allah bagi kepada kita. Dan jadi saya pun tak apa nak berhenti nak bercakap, tapi jadi saya cerita sikit lah ya. Okey, pertama Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kami diizinkan oleh Allah untuk berada ya di Bangkok, di Pattaya ya, Pattaya. Dan pergi ke sana melalui Bangkok lah, kena sampai ke Bangkok dulu. Ya, naik kapal terbang daripada KL pergi Bangkok, kemudian ke Pattaya ya. Daripada Bangkok ke Pattaya tu makan masa dalam 2 jam lah juga. Jauh juga lah daripada Bangkok ke Pattaya. Jadi Alhamdulillah kat sana kami menghadiri FPTR ya. Ramai yang tak tahu kan FPTR ni, mungkin ramailah tak tahu, mungkin dah tahu pun ada. Jadi saya terangkan sikit, FPTR ni ialah Future President Team Retreat. Itu nama penuh dia lah. Future President Team Retreat. Okay, jadi ini adalah program ataupun event Herbalife setiap tahun diadakan kepada apa yang dihadiri oleh 14 buah negara ya, 14 buah negara Asia Pasifik, APEC APEC Asia Pasifik. Okey, jadi kat sana yang hadir ialah apa ni, daripada yang serendah-rendahnya ialah get team yang qualified lah ya, qualified, get to 5, kemudian millionaire team, kemudian president team dan ke atas lah. Jadi itu adalah satu event yang bagi kami sangat-sangat besarlah bagi kami ya, untuk melihat masa depan kita untuk mencapai tangga-tangga dalam Herbalife yang lebih tinggi lah ya. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, FPTR kali ini dihadiri oleh 2,000 lebih kurang 2,000 orang lah, 2,000 lebih orang ya. Sangat besar dewan dia di Pattaya tu, sangat besar, sangat luas lah, ramai lah yang hadir daripada 14 buah negara tu. Jadi saya sangat bersyukur lah. Saya ni pun sebenarnya ikut-ikut lah. Ikut Ustaz kan, ikut Maksud kan. Jadi ramai lagi lah kawan-kawan, sahabat-sahabat, millionaire team yang datang lah, yang sempat datang kan. Jadi ada juga yang tak dapat datang tu, mungkin ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan lah. Jadi kami rasa beruntung lah sebab dapat pergi ke sana, berjumpa dengan leader-leader yang hebat dari seluruh negara, 14 buah negara APEC tu. Macam-macam pengalaman yang mereka kongsikan ya, sama ada di atas pentas ataupun di dalam dewan itu sendiri kita bergaul dengan mereka. Jadi banyaklah pengalaman yang dapat, memang tak nak cakap lah, sangat rasa sangat bersyukur lah ya. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Man lah ya. Jadi Alhamdulillah kat sana kami apa hari ya, daripada 5 hari bulan sampai 8 lah, tapi event dia sampai hari Sabtu. Jadi Ahad tu kami bertolak balik lah ya. Jadi seterusnya kita dengarlah perkongsian daripada insyaAllah Presiden Tim, insyaAllah Presiden Tim Ustaz Man. Jadi itu je. Dah, okey. Sikit je lah. Terima kasih Ustaz Mak atas teaser. Dia bagi teaser je. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Maknanya Allah izinkan kami berada di sana dan melihat gambaran bagaimana situasi sekiranya kita menjadi orang berjaya. Dia macam ni tak? Siapa sini yang ada impian untuk ke Mekah? Impian untuk menunaikan umrah dan impian untuk menunaikan haji. Saya nak kaitkan dengan kehidupan kita ni. Apa yang kita buat kalau kita ada impian tu? Kita kumpul duit. Yang kedua, kita letak gambar Kaabah. Orang dulu-dulu, perasan tak? Dia ada gambar Kaabah, dia letak gambar Kaabah dekat rumah. Mak saya dulu, pemaidani tu, kapet tu dekat dinding. Mak saya dulu sekarang ni ada lagi benda tu, kapet tu dekat dinding, kapet gambar Kaabah. Sebab gambar Kaabah ni kita tengok pun dapat pahala. Itu orang nak pergi Mekah. Dia daftar tabung haji, dia simpan duit, masukkan RM5, RM10 setiap minggu ke dalam tabung haji. Sebab kita berimpian untuk menunaikan umrah atau menunaikan haji. Baik, anda ada tak impian untuk berjaya dalam hidup? Kalau ada impian untuk berjaya dalam hidup, pinjam mata saya, pinjam mata Maksud, pinjam mata mereka yang dah pergi.
Ya, saya pernah bermimpi jadi presiden tim. Masya Allah, tabarakallah. Tak lama lagi tu, Masya Allah. Dr. Azhar mimpi tu, bayang. Masya Allah. Baik. Jadi, bayangkan kita, bila saya melihat, okey, pertama, FPTR ni adalah event next level. Dalam Hembelah ni kan dia dah susun setiap tahun, sepanjang tahun, kita dah ada aktiviti tau. Contohlah anda di kelab ataupun anda secara online, anda ada program dah setiap minggu dan sampai hujung bulan. Bulan ni contoh Oktober, awal minggu anda dah timbang, anda dah join, dah minum Herbalife. Lepas tu hujung bulan tutup, timbangan akhir, dapat keputusan. Lepas tu anda ada HOM, Herbalife Opportunity Meeting. Lepas tu anda ada STS, Access Training Seminar. Lepas tu anda ada World Team School. Lepas tu anda ada Extravaganza, Spectacular nanti bulan Januari. Cantik dah susunan dia. Bulan 6-7 esok ada Extravaganza. Lepas tu next tu bulan 10 ada World Team School dan juga ada FPTR, Future President's Team Retreat, dan ada Honors. Oh, dalam Herbalife itu susunan dia. Lepas tu ada Summit. Jadi anda dah sampai level mana dah? Saya pergi setakat STS je Ustaz. Yes, you are right. Bagus. Mana anda pergi? Kalau saya apa anda pergi Ustaz? Yes, you are right. Anda minum shake. Sebab kita dapat apa yang kita usaha je. Kita nak lebih tapi kita tak buat, Allah tak bagi. Allah tak bagi. Itu fahaman saya. Mungkin anda ada fahaman yang berbeza, nanti anda boleh share lah bila anda jadi President Team. Itu fahaman saya. Jadi kalau kita buat sesuatu, Allah bagi apa yang kita layak. Dan yang kita sesuai. Kita buatlah. Buat cerita dekat orang, minum shake banyak-banyak pun, beli 1,000,000 volume point pun, tetapi simpan aja. Sebab kita tak buat. Allah tak bagi walaupun anda layak dapat volume point. Sebab tu kena berkongsi dengan cara dia, in certain way. Berkongsi pun dengan in certain way. Anda berkongsi, buat video, buat TikTok, buat reel, buat post, buat buka kelab, tapi tak certain way, ikut kaedah sendiri pun lingkup juga. Ramai mana orang Herbalife yang dah sampai get team out juga sekarang, tak nampak dalam hidup dah, tak nampak dalam dunia dah. Yang dulunya hebat, pergi supervisor, pergi LT World Team, pergi get team, pergi mil team, lebuh. Usahakan mil team, president team pun ada yang lebuh. Sebab dia tak buat in certain way, dia ikut otak dia je. Tak mahu begitu. Sebab tu nak buat pahala pun in certain way. Nak ibadah, nak solat kena ada rukun dia, kena ada kaedah dia. Tak cukup rukun tak sah. Tak cukup rukun tak sah. Rukun ni mesti ada, syarat tu mesti ada. Itu juga nak berjaya dalam Herbalife, ada rukun dia. Inilah rukun dia antaranya menghadiri event. Memang nak berjaya dalam Herbalife, minum Herbalife, dapat hasil, berkongsi dengan orang, ajak orang minum sekali, registerkan dia jadi member, lepas tu ajak dia pergi event, bagi dia nampak masa depan. Itu flow dia, in certain way. Dan itu yang kami lakukan. Susah ke? Yes, you are right. Kalau anda rasa susah, susahlah. Kalau anda rasa senang, senanglah. Pada saya, apa susahnya? Kan cerita je. Mungkin penceritaan kita tu tak sampai, ataupun kita cerita A, orang faham Z. Ya juga. Sebab setiap orang ada sisi berbeza. Contoh, kalau kita tulis nombor 6 dalam buku tu sekarang ni. Contoh, siapa yang ada buku pen tulis nombor 6 besar-besar dalam muka surat. Saya nampak 6. Anda nampak 6, Ustaz Man nampak 9. Macam tu. Kan? Sebab sudut pandang kita berbeza. Dan sebab tu ada Herbalife buat event supaya nampak sudut pandang yang betul. See the right angle. Oh, macam ni nak berjaya. Sudut pandangnya begini. Sebab anda dah nampak dah sudut pandang Herbalife. Anda dah dengar dah pergi event dah. Tapi tiba-tiba anda tak berada di suasana Herbalife. Itu yang saya belajar. Tulis besar-besar ni. Tulis besar-besar siapa yang nak ilmu ni. Environment is more powerful than willpower. Tulis. Environment is more powerful than willpower. Suasana lebih kuat mempengaruhi daripada keazaman. Contoh, yes, anda berazam nak kurus. Beli shake, oh bulan ni ada dah starter kit. 2 F1, 1 shaker cup yang baru, 1 spoon. Tapi duduk dekat potluck, hari ni hari Rabu, hari Khamis ada potluck, besok hari Jumaat, malam Jumaat. Malam ni juga hari ni juga nak celebrate cikgu yang naik pangkat. Hari ni juga nak celebrate bos yang nak bersara, nak pindah, nak macam-macam. Baru nak start, udah ke laut. Nampak? Sebab environment
is more powerful than willpower. Anda tak nak masuk kalau ngaji, menyampah dah, penat dengar suara Ustaz Man dah menyampah, cemuih aku tengok point dia ni, berasap kepala aku. Bertahan juga sampai pukul 7.58, tak nak pergi kerja, tak nak pergi mana-mana, nak dengar sampai habis juga. Dia tahu benda yang seronok sangat dengarnya. Sebab environment, tengok orang lain tak keluar pun, pasal apa aku nak keluar. Kan, environment is more powerful than willpower. Tengok pula orang Herballife ni turun berat banyak. Saya ada satu posting saya dekat Facebook tu, saya tulis, anda dah berapa lama guna Herballife? Posting tu 200 orang like dan bersusun anda yang jawab kat situ. Ada yang jawab 3 tahun, 5 tahun. Anda tahu tak, saya dapat lead daripada situ bertalu-talu. Sebab, ada yang kata, pagi malam tadi saya balas mesej. Ada yang kata, sampai lama je orang guna Herballife ni. Saya pernah guna Herballife dulu Ustaz, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Saya nak guna balik macam mana Ustaz? Ya Allah, macam tu je rupanya buat posting yang ada engagement, yang ada closing. Tak payah gambar, tak payah video, tak payah audio, tak payah apa. Tulis. Bukan okey. Tulis. Tapi sebab saya faham certain way. Dan saya faham bertahan sebab nak dengar ilmu pada Ustaz. Yes. Boleh je nak pergi tempat lain kan. Kak Rugayah Ahmad. Okey. Maknanya environment tu, suasana kita ni yang membentuk kita. Sebab tu kalau kita dengan siapa kita berkawan. Kalau kita berkawan dengan orang yang pendapatannya 20,000 dan ke atas. Kalau saya sebut 100,000, anda tak boleh nak connect. Ada ke orang 100,000 Ustaz? Nah kan, tak boleh nak connect. Tapi kalau anda pernah dengar tak orang yang ada pendapatan di 15,000, 10,000 supaya anda boleh connect. Saya tak nak cerita pendapatan saya berapa. Saya tak nak cerita pendapatan maksud berapa. Sebab yang kenal boleh connect. Tapi yang tak kenal ni, biar betul Ustaz Man pendapatan banyak itu. Dia mula rasa doubt tu kan. Tapi maknanya environment ni akan mempengaruhi kita. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, secara tanpa sedar dan tak sengaja kita terpaksa terima wangian tu. Wangi lah bau. Sebab apa? Sebab terdekat. Wangian tu dapat dekat kita. Tapi kalau anda berkawan dengan tukang besi, anda mungkin kena percikan api besi daripada tukang besi tu. Bocor biji baju. Tengok tak orang bocor baju? Itulah dia. Jadi bila anda duduk dalam circle ni, circle Herballife, anda akan dengar positif. Anda akan jadi aura positif. Anda akan ada masalah pun anda tak ni. Ustaz Man ada masalah agak? Orang tiru gambar Ustaz Man, orang ambil video Ustaz Man, orang post video Ustaz Man, orang copyright Ustaz Man punya page. Orang tulis mengaku Ustaz Man lagi, Nur Azman Makno lagi. Ustaz Man macam mana? Tengok relax. Dia ni tak buat laporan polis ke apa, kejadah Ustaz Man ni tak nak buat laporan polis. Geram betul aku. Dia pula yang geram. Ustaz Man relax je. Sebab la haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada kuasa pun, Allah yang ada kuasa untuk menjadikan dan mencetuskan sesuatu. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita bertawakal kepada Allah aja. Allah ada. Sebab rezeki tu daripada Allah. Allah nak bagi dia jadi. Allah nak tarik, ditarik. Jadi bila faham suasana tu, saya rasa kena pergi FPTR ni. Kena beli tiket. Dan setiap kali nak event, ni saya nak pesan siapa yang ada rasa macam-macam, setiap kali nak event, anda akan rasa macam-macam. Nak beli tiket. Siapa dah beli tiket spektakular? Masa nak beli anda rasa macam mana? Nak beli ke? Mahirnya 300 lebih ni baik ke? Macam contoh. Yes, you are right. Betul. Rasa tu memang ada. Siapa nak pergi STS? Tak ada masa. Parking jauh lah. Susah lah nak pergi. Tak ada masa. Ada sekolah lah. Nenek aku nak kahwin. Kucing aku nak beranak. Anda akan ada perasaan tu. Akan ada. Confirm. Kami pun ada. Nak pergi FPTR jauhnya. Mahirnya. Hotel mana ni? Anak pula ada program. Lepas tu nak terkencing pun jadi isu. Leceh katanya. Susah apa? Belilah Pampers. Kalau dah Mika saiz Pampers ni besar, belilah saiz XXL. Ada Pampers XXL sekarang ni. Tak ada masalah isu nak kencing. Itu kalau orang nak kencing. Kan? Dah beli tiket. Yang dah beli tiket, syukur Alhamdulillah. Saya malah tanya kan, anda pula terbeli pula tiket spektakular. Kan? Sebab environment is more powerful than willpower. Sebab Kak Saidah dah beli. Kak Saidah nak berjaya. Kak Saidah dah beli. Saya tak nak tanya siapa yang dah beli. Sebab yang dah beli, dia akan tulis sebab dia dah beli. Sebab environment is more powerful than willpower. Saya bukan nak suruh beli. Tak. Saya tak suruh beli. Saya nak cerita, orang yang berjaya, dia akan beli. Orang yang berjaya macam Kak Saidah, dia akan beli. Jadi cepat nak beli tiket. Contoh macam tu. Jadi, bila kita duduk dekat environment tu, Ustaz, kalau dah terbeli macam mana? Dah terbeli, terpaksa berjaya Ustaz Fuad. Kaedah beli 4 grup. Terpaksa berjaya Mak Dah. Terpaksa berjaya. Aku nak juga jadi macam Ustaz Fuad, terpaksa berjaya.
Belilah macam Ustaz Fuad. Saya tak suruh beli. Ustaz Fuad yang beli, dia terbeli. Mak Dah terbeli 4 guru. Sebab dia nak jadi orang berjaya, sebab environment is more powerful than willpower. Kan, Mak Dah tengok orang minum shake percuma. Kita minum shake, harga RM7-8. Shake kosong. Air kosong, ada ais. Kalau tambahlah sikit-sikit, dapat RM20 punya shake kan. Nah, beli 4 terus, ambil kau. Bayangkan shake dekat FPTR tu, dia buat daripada mesin blender yang besar tu. Nak cerita, kan? Kita ada, saya ingat ada lebih 10 row, 10 barisan tu. Saya ingat 5, 6, 7, 8 mesin lah. Dan dia letak dekat situ free flow, perisa cookies and cream dan juga strawberry. Pakat, likat. Berapa kali anda nak pergi boleh ambil. Weh, kalau anda pergi kat kelab, 1 shake je. Mak Dah nak 1 shake lagi boleh. Tolong bawa kawan seorang lagi. Dapatlah 1. Ini tak payah bawa kawan. Bawa diri je. Bawa diri, pusing. Baris. Time lapang-lapang tak ada orang. Shake tu yang banyak tu kita yang punya. Cuma perut kita besar ini je. Sekecil. Bawa lah bekas. Dapat 2 bekas pun dia tak larat nak bubuh. Penuh dah bekas, berat dah beg. Weh, sebab tu rezeki Allah ni abundant. Tapi kita punya kontainer besar mana? Faham ke tidak ni? Halo, Assalamualaikum. Faham ke tidak ni? Faham. Kan? Rezeki Allah tu abundant, banyak. Cuma kita pergi tak pergi. Tak pergi, macam mana nak dapat shake? Bawa kontainer kecil, dapatlah shake kecil. Atau dah boleh minum 2 gelas je, perut kecil. 2 gelas je lah dapat. Atau boleh bawa 2 bekas, dapat 2 gelas dengan 2 bekas. Bayangkan kalau kontainer besar. Boleh ke Ustaz Man bawa kontainer besar? Pandai-pandai lah nak bawa kontainer besar. Bawa beg troli tu, bawa bekas mak belah bagi tu. Ambil tu jap beg belah kita pun tak buka lagi. Tak payah. Nanti dia terpengaruh sebab environment semua powerful dan willpower. Kami punya hadiah tak buka lagi. Itu belum cerita beg yang Mak Su bawa tu yang, ya Allah, Mak Su punya beg penuh kereta. Dia beli, rupa nak beli satu Thailand tu. Ya Allah, macam mana dapat beg bagasi? Sebab FPTR, siapa yang pergi FPTR, dia beli 500 volume point, dalam satu resit dia terpaksa dapat beg Herbalife yang lawa tu. Bukan dia nak, saya tak nak beg, saya nak beli Herbalife je. Tapi terpaksa Herbalife bagi beg tu. Siapa nak beg, ambil lah. Sebab terpaksa. Dia dapat. Cantik betul beg tu, keras kualiti, ada tempat sangkut pula, ada tayar pula, boleh tolak troli, ada tulis Herbalife kat situ. Siapa dapat beg tu dia akan pergi ke Lisbon. Siapa dapat beg tu dia akan dapat pendapatan terpaksa, dapat RM20,000, RM50,000, RM80,000, RM100,000 ke atas. Kak Saidah jealous je. InsyaAllah Kak Saidah doa macam ni. Ya Allah, bila Kak Saidah nampak benda-benda yang best dalam Herbalife ni kan, tulis doa ni. Saya tak ulang dah. Ya Allah, Kau kurniakan nikmat ini kepadaku seperti mana Kau kurniakan nikmat ini kepada Ustaz Man, Mak Su, Mak Dah, Ustaz Fuad, Ustaz Masiah, kepada siapa, Umi Asyah, kepada Kak Bar, kepada Akak Setiawangsa, kepada Kak Iza, kepada Kak Azu, kepada Haryati Herman, kepada Nora, kepada Home Club Gorgeous Cini, Kak Wan, kepada semua-semua anda yang on video. Bayangkan, doa, barulah dapat apa yang kita nak. Kepada Syazlin, doa. Ni kita nak, doa pun tidak, buat pun tidak. Jadi itu knowledge yang powerful yang saya boleh kongsi dapatan daripada FPTR. Dan the best, saya nak share sikit je. Sebab kalau saya share panjang-panjang kan kita tak cukup masa. Sikit je. Lifestyle Day. Untuk yang qualify, untuk yang qualify pergi FPTR, saya dulu tak tahu tau. Saya ni first time saya qualify. Saya dah qualify banyak kali. Bukan banyak kali lah. Tahun lepas dan tahun ni. Tahun sebelum tu saya tak tahu saya qualify pun. Jadi saya beli tiket, saya tak pergi Lifestyle Day tu. Siapa yang dapat yang dapat FPTR, dia meal team dan ke atas. Free. Masuk Lifestyle Day tu, semua Herbalife dah support dah. Jadi kena cepat-cepat jadi meal team ataupun jadi get to 5 yang ada income, yang ada RO RM50,000 dan ke atas. Tak faham tak apa. Saya boleh terangkan anda satu-satu dengan cara anda menuntut depan ni, bawa saya 5 shade. Okey, maknanya Lifestyle Day tu, Herbalife support segala-galanya geng. 1 hari berjalan di sponsor. Tiket dia ada tag Herbalife je. Saya nak cerita sikit, ada satu tempat tu nama dia
Nongrong Notch nama dia. Nongrong Notch ni satu taman tema. Saya rasa kalau Lost World of Tambun tu, saya kata 100 kali Lost World of Tambun tu. Lost World of Tambun tu saya dah duduk situ, saya dengar masuk duduk kawasan tu. Kecil je rasa Lost World of Tambun tu. Masuk pintu sini, keluar pintu sana. Lost World of Tambun tu. Tapi yang ni, satu kawasan taman tema tu satu Lost World. Kami naik bas, pusing. Contoh. Satu taman tema tu nama dia Dinosaur Park. Besar dinosaur tu, sebesar-besar dinosaur tu, kita ambil gambar besar, ada banyak dinosaur. Itu baru dinosaur. Lepas tu ada Stonehenge, mana dengar Stonehenge? Batu tergantung, boleh Google. Dia ada satu kawasan tu, park nama Stonehenge. Dia buat real seperti mana tempat yang betul tu. Besar kawasan tu. Lepas tu dia buat tanaman ataupun dia buat kaktus. Sepanjang padang, saya ingat saiz 7-8 padang bola. Lepas tu dia ada kawasan zoo, macam zoo. Binatang ni nama badak je. Binatang ni nama penyu je. Kuda-kuda je. Panda je. Kangaroo. So, ya Allah. Luas kan. Saya rasa Masya Allah. Tabarakallah. Ada tempat macam ni dalam dunia. Teringat kisah kaum Ad dan Samud Zaman kata. Sebab kaum Ad ni memang dia buat binaan tu real. Sebiji. Cat dia tu bukan cat yang buruk-buruk. Kalau kita taman tema dekat Malaysia ni, kalau ada dinosaur, seekor je dinosaur. Itu pun boleh ukur ala 3 kali kita. Kan? 3 kali saiz 3 dinosaur. Ini dekat gunung tu sebesar-besar, lepas tu dia punya colour macam real. Dinosaur heaven 3 kali kita je. Tapi ini 10 kali dinosaur heaven tu, Ustaz Fuad. Besar, bukan seekor, banyak ekor. Dia boleh bela banyak ekor, so dia nak maintain tu. Saya rasa Masya Allah, Tabarakallah. Bila masuk dalam tu, tiket dia tunjuk tag Herbalife je. Orang lain sebab dia 2 generasi dah nak sampai ke situ tau. Maknanya 2 generasi, dulu mungkin Tok Nenek dia buat, sekarang ni dia dah diambil alih oleh generasi yang kedua. Dan taman tema tu memang besar. Lepas tu, dalam taman tema tu ada pula show. Ada banyak show tapi 2 show yang kami pergi sebab masa. Satu kita masuk kat teater, cultural show, jadi kita boleh tengok kepelbagaian kebudayaan yang ada di Thailand. Memang kita umpama duduk dekat dalam auditorium tetapi real life experience. Tarian tu yang menarinya orang Siam betul-betul, bukannya patung-patung, bukannya TV tau. Yang menari yang betul-betul. Lepas tu kalau berperang, tungtang, parang berapi-rapi, keluar gajah, keluar rimau, semua ada. Bukan gajah mainan lah yang keluar tu, gajah betul. Dalam auditorium. Itu gila nama dia orang ni kan. Lepas tu, saya cakap kita ni faham ke? Kan? Okey, lepas tu, yang Ustaz Ammar suka benar elephant show, sampai hari ni teringat elephant tu kan. Maknanya, nampak bagaimana elephant ni, gajah ni boleh diajar, boleh dibimbing. Boleh dibentuk kehidupan dia. Ini kan manusia. Sebab tu ada pepatah Melayu kata, belakang parang lagi diasahkan tajam. Ini kan manusia yang bengap-bengap lagi diasah, mesti pandai. Maknanya, saya nak cerita, saya kagum dengan izin Allah, Masya Allah, Tabarakallah, saya rasa, gajah boleh baling dat. Kena belon. Kena meletup. Gajah boleh baling bola masuk dalam gol. Macam netball tu. Dia tak ada jari. Kalau suruh Makdah baling, belum tentu masuk. Kalau Ustaz Man baling, lagi ke laut. Gajah baling. Gajah boleh buat boleh zumba, boleh rolling, kalah kat zoo. Boleh rolling, ring tu, dengan belalai dia, lepas tu sambil dia berdiri, sambil dia menari. Dia boleh ajar gajah, bukan kecil gajah tu, bukan kecil, besar gajah tu. Ada gajah tu datang. Lepas tu gajah tu cerodik tu. Dia datang kat kita, dia ajak selfie. Dia bunyi, dia ajak selfie kan. Selfie, sama selfie. Saya tengok je gajah dia. Aku depan-depan dia sama. Dia pun dia ajak juga selfie-nya. Pelik betul gajah ni kan. Jadi, selfie tu kena bayar. Ingatkan selfie saja, kita pun seronok lah selfie. Kali dia ulu belalai tu. Dengan lendir-lendir tu, minta duit. Lendir gajah. Aku tengok, geli aku. Tapi nak cerita, that is the real life experience. Dan saya terbaca buku. Kalau kita ada duit, kita jangan beli barang. Ustaz Man aja jangan beli barang pula dah. Kalau ada duit, beli experience. Jadi kita experience tu akan kekal dalam ingatan, dalam kehidupan. Tapi barang dia ada expired date. Hari ni beli kasut baru, lagi 3 tahun kasut tu expired, relai. Itu tak relai.
Pakai-pakai pun cabut dengan tali dengan mana-mana. Tapak hilang. Pernah jalan tak? Tapak-tapak ada kat belakang. Itulah kasut lepas 3 tahun. Tapi kalau experience, kalau pengalaman, dia kekal. Lepas tu pengalaman anda dalam kelas ngaji ni, anda duduk dengar cerita Ustaz Man, anda akan ingat cerita gajah, anda ingat cerita Thailand, anda ingat cerita gajah balendat, anda ingat cerita Makda baling bola jaring tak masuk, kan? Anda ingat cerita. Sebab apa? Sebab anda dapat experience. Walaupun anda tak pergi, tapi Ustaz Man dan Ustaz Man menggambarkan pengalaman tu, umpama anda berada di situ. Saya nak ajak anda, saya nak ketua. Saya nak ajak anda. Okey. Saya nak, halo, Assalamualaikum. Bayangkan, yang hadir tu, Herbalife punya powerful. Yang hadir tu, orang yang berpendapatan, kami ni ciput-ciput je. Yang berpendapatan lebih kurang 20,000, 50,000, 100,000 dan ke atas. Million pun ada. Kita tak boleh sebut. 2,100 orang Herbalife boleh urus dalam satu masa yang sama. Makan tengah hari, minum petang, makan, minum, settle. Penginapan, pengangkutan. Kita pernah buat majlis kahwin tak? Berapa ratus orang jemput? Ada 500? Ada 1,000? Saya nak tanya, berapa hari tak tidur? Nak buat majlis akikah cucu je. Kan? Majlis sehari je. Kan? Ini 3 hari yang punya program, 2,100 orang, semua kepala jenis. Kita cerita A, dia nampak A, B, C, D, E, F, G. Sebab cerita orang cerdik. Daripada 14 buah negara. Orang Afrika tak ada. Orang Korea passion dia macam ni, orang Jepun passion dia macam ni, orang Penang passion dia macam ni, orang Johor passion dia macam ni, orang Negeri Sembilan passion dia macam ni. Ini daripada 14 buah negara. Macam-macam passion. Tapi boleh Allah aturkan Herbalife tu susun. Saya kata, wow, amazingnya company yang aku duduk ni, ya Allah. Kau dah takdirkan aku duduk dalam ni, kau bagilah aku kekuatan untuk aku bantu orang lain menampakkan apa yang aku nampak. Kau tariklah aku bersama-sama aku ni, siapa-siapa yang nak, siapa-siapa yang bersungguh, siapa-siapa yang nak buat, siapa-siapa yang ada kekuatan keazaman yang dia bawa Herbalife ni, dia bawa agama kau sekali, ya Allah. Macam tu. Kalau anda orang yang macam tu, anda stay. Kalau anda bukan, pergi main jauh. Pergi duduk dekat orang yang anda selesa. Sebab saya nak bersama dengan orang yang ada impian yang sama. Saya rasa saya kena berhenti kat sini dulu. Saya nak pass balik kepada Makda. Biarlah Makda cerita sambungan daripada FPT. Sebab Makda nak pergi pula lepas ni. Silakan Makda. Ya, didaku Ustaz Nur Azman dan Ustaz Zamar. Suara pun dah berubah dah Ustaz. Kan kita dengar kan, ya Allah, kita rasa kita sampai, kita tengok, yelah bila tengok ustazah dipeluk dengan gajah, selalu kita dari jauh je ada orang tu nampak gajah duduk dalam lori pun, gajah gitu, itu kita dah excited. Adalah satu video terperasan kan, lalu dekat highway je gajah tu pun, tapi yang ni real. Gajah tu dia belit. Ada orang tu senyum lah kan. Tak tahu dah, tapi bukan kat sini. Buat kata orang, buat kata ustaz kan. Pulau Zimbabwe tu. Lalu kan. Dia menyambung kan. Lalu video tu. Dia tengok. Gajah. Yang ni real kita pegang. Dalam 18 ini real story yang kita dengar. Bukan cerita-cerita. Ingat ustazah nak buat cerita ni. Ustazah kot. Kalau kita buat cerita mungkin orang tak percaya kan. Ini ustazah dah pergi, dah dekat sana ambil gambar dan cerita pula dengan kita pagi ni. So patah balik kepada impian kita, kan? Sampai sekarang kalau kita tengok tadi perjalanan kita, contoh impian kita nak pergi haji ke umrah ke kan. Kalau tengok orang dulu betul sampai sekarang kat rumah kampung Makda ni dekat Perak tu, sampai sekarang tu ada lagi. Dalam bilik pun ada kapet tu. Dekat depan, dekat ruang makan tu pun ada kapet tu lagi. Ada 2. Itu yang dua tu lah memang kita orang tak buka-buka. Papan impian arwah kan. Dia tengok. Dia bubuh tu. So kita tengok balik apa impian kita. Kita dah dengar cerita kan. Kita dah dengar cerita tu. Betulkan balik. Daripada kalau kata betul-betul kita tak nak buang masa lah macam ni. Macam Ustaz kata tadi lah. Mungkin orang akan terasa terzas Ustaz. Ustaz ni orang nak buat lah. Kenapa pula kalau tak nak, tak boleh buat. Jangan membazir masa. Ya? Jangan membazir masa. Kalau rasa nak buat, lepas tu tak nak buat. Ini untuk Makda lah. Untuk Makda, bukan untuk orang dalam kelas ngaji. Kalau rasa Makda tak nak buat, ambil keputusan. Jangan membazirkan masa. Cukup untuk makan. Kita rasa Herbalife ni bagus untuk kesihatan, cukup untuk ni. Tak payah duk kalut-kalut dah. Nanti kita sebagai coach pun tak payahlah nak pergi event ke, dah beli tiket ke.
Tanya nanti you dah boring. Marah pula dengan coach tak ada kerja lain. Tanya, dah beli tiket ke? Pergi event ke? Tapi kita tahu sebab event tu sebenarnya nak recharge kita balik. Nak pinjam mata orang berjaya yang ada dekat event tu. Okay? So kalau rasa tak nak buat, kalau rasa duk suam-suam kuku, tak payah buat. Rehat dulu 2-3 tahun, dapat dulu produk result, lepas tu dah okey, dah ready. Okey, bagi tahu dekat coach. Coach, saya nak buat balik. Saya dah ready untuk nak sama-sama nak jana pendapatan, nak capai impian saya. Coach pun tak perlu nak susah hati. Ini bukan kata tau, ini untuk Makda sendiri. Makda pun ada coach, Makda pun ada mentor. Kenal mentor tak tanya kita kan. Okey Makda macam mana? Dan sekian. Kita rasa macam, bagi Makda rasa ya Allah, terlalu ambil beratnya coach aku. Terlalu nak dapat apa yang dia rasa. Kalau cerita pasal mentor, pasal coach ni nanti air mata jurai-jurai. Okay? So kita berhenti dulu cerita kita pagi ni. Di mana adindaku seorang lagi? Tak nampak pun. Ke highest energy terhilang lah. Aduh. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kan Kan? Apa khabar Ustaz Fuad? Ya. Allah, macam menyambung kan? Macam menyambung kan? Sebelum kita tutup majlis hari ni, tak nak cerita panjang-panjang kan? You all. Kejap lagi kita tutup majlis. Buatlah apa yang patut. Kita dah cerita pun selalu. Setiap hari Senin selalu kami memperingati kan. Sentiasa bersyukur. Tengok balik kita punya set goal kita. Tengok balik kita punya BY kita. Okay. So Makda serah kepada Adinda Ustaz Fuad untuk majlis baca doa sebagai penutup kita hari ini. Terima kasih lagi sekali Ustaz Aman, Ustaz Zama atas perkongsian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Makda dan juga terima kasih juga pada Ustaz Man dan Zahma atas sharing yang special walaupun ringkas kan, tapi itulah sebenarnya kita kata kita pinjam mata Ustaz Man, Zahma, Maksu kan, dan saya yakin dan percaya tak ada seorang leader pun ataupun sponsor kita ni yang tak nak tengok kita berjaya lah. Sebab saya teruja juga sebenarnya bila siapa kenal Presiden tim Clint Greenberg kan, nama pun dah canggih lah, Clint Greenberg, orang USA kan, kahwin dengan orang Singapura. Bayangkan dia boleh datang kat Darul Widat ni. Siapa orang Kelang Haji tak sampai Darul Widat lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Dia punya, nak ceritanya, seorang yang non-Muslim kan, tapi bagaimana Herbalife ni membina attitude kita sebagai seorang leader kan, menjadikan beliau ni seorang yang sangat humble walaupun sebelum ni dia ada cadangkan kepada kami untuk buat kafe ya, ala-ala kafe canggih lah kalau ada siapa nak tengok contoh kafe yang ala-ala USA punya, boleh datang dekat Seremban ni kan. Saya punya upline dia dah buka dekat Seremban 2 kan, dan dia pernah cadangkan kepada kami juga untuk buat sistem yang sama. Tapi bila kita memilih untuk buka nutrition club bawah sistem Bayanihan, it's okay kan, dia sangat terbuka, bahkan dia sangat support, dan still juga kita masih lagi ada focus group. Jadi macam kami ni ada 2 focus group kan, focus group dengan 90 Days Bayanihan, dan kemudian ada lagi satu focus group kan. Maknanya walaupun kita dah berubah dari segi pendekatan DMO ataupun beralih kepada sistem, tapi nak ceritanya sebagai leader ni, dia tetap nak tengok juga kita ni berjaya kan. Dan sanggup datang naik Grab daripada Seremban datang ke, walhal dia dah survey dia survey daripada Linggi ni nak pergi ke Melaka, sebab next station ni Melaka, tak ada Grab
Dia tak ada Grab. Dia kata tak apa, saya datang dulu, lepas tu nanti kita ejah lah kemudian macam mana dia kata. Kan? Jadi Alhamdulillah, saya kata tak apa. Dia kata, you datang, nanti saya hantar pergi Melaka. Masya Allah, tabarakallah. Walhal dalam kepala tu, apalah aku nak cakap ni kan. Bayangkan 1 jam lebih naik kereta daripada Darul Widat ni pergi ke Melaka. Kan? 1 jam. Nak cakap orang putih, masalah kan kalau cakap bahasa Melayu, no problem kan. Kalau cakap Indonesia tu, okey lagi. Kerana nak cakap orang putih, US pula kan. Slang US. Tapi Alhamdulillah, kan, banyak perkongsian-perkongsian, kan, support, motivasi, tips-tips, kan, yang dia share. Seolah-olahnya macam kita tu tak ada. Maknanya dia memang bagi tu total, kan, bagi semua, bagi penuh, kan, walaupun kita dah tak sama sistem. Maknanya itulah attitude seorang leader, kan, yang sangat hebat saya rasa. Bahkan saya yakin dan percaya semua leader. Dan 2 hari lepas pun saya pergi event Mak Yang, Pak Yang, kan, dijemput, kan, siapalah kita, kan, Masya Allah, tabarakallah, kan, tapi dijemput, dibagi penghormatan, layanan VIP pula, walau datang macam doa pun, kan. Kadang kita datang macam doa tu bukan apa, pasal nak rasa lah menu-menu Mak Yang, kan, menu sihat ni, tu tujuannya, sampai nak bersilaturahim, kan. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Presiden tim layan kita, mana saya Masya Allah, tabarakallah, itulah kita ada leader yang sangat hebat. Dan saya kata bila kita duduk dengan leader-leader Herbalife ni, macam Ustaz Aman kan, kalau pergi FPTR tu saya rasa lagilah, kan, tak ada satu perkataan pun yang saya rasa kita akan dengar perkataan yang tak positif, perkataan yang tak baik, kan. Semuanya cerita tentang kebaikan, kejayaan, kan. Saya tak ada downline lah, no problem, kan. Manjang tak ada masalah ya. It's okay. Kan. Saya ni tak cukup VP lah. Okay, no problem. Dia sentiasa ada jalan-jalan penyelesaian. Itulah kita ada kelebihan bila kita hadir dalam event, dalam training dan sebagainya ni. Sebab mungkin apa yang kita buat hari ni, diorang tu dah lalui mungkin 10 tahun, 20 tahun yang dulu, kan. Dan setiap kali ada event akan ada skill baru, tips baru, kan, walaupun daripada orang yang sama. Jadi dengan kata lain, apa yang terbuku dalam kepala kita ni, persoalan-persoalan yang tidak dijawab tu, kita tak payah tanya, dia akan jawab. Semalam saya belajar tadabbur, saya pun terkejut juga dalam tadabbur surah apa Mak yang semalam tu, malam tadi, surah Sajadah, kan, dia ada sebut tentang 7 Habit Stephen Covey dalam tafsir tu. Buku tafsir ni ada sebut tentang Stephen Covey 7 Habit, kan, disebut tentang apalah kok putih tak ingat, end in mind tu, kan, tentang end in mind. Begin with end in mind, dia kata. Bermula dengan end in mind. Dengan apa yang kita kena ada dalam fikiran. Nombor 2 Saban, nombor 2. Habit yang nombor 2. Begin with end in mind. Start with end in mind tu. Jadi bermula tu dengan kita menyusun dalam minda kita ni satu matlamat, apa benda yang kita nak capai, barulah kita akan capai. Maksudnya kita frame dulu dalam fikiran kita set dulu, letakkan matlamat, goals, dan dalam fikiran kita apa hasrat kita yang sebenarnya yang kita nak tu, kan, dan kita kaitkan. Saya tahu walaupun saya beritahu mak-mak dekat Darul Widat ni semalam, walaupun yang cakap ni Stephen Covey, seorang yang bukan Islam, kan, dengan dia ada formula-formula, tips-tips dia, tapi sebenarnya dalam Islam tu dah ada lebih awal lagi. Saya kaitkan dengan satu hadis, kan. Nanti saya boleh share dia punya link, kita boleh baca dia punya ringkasan Stephen Covey ni. Maknanya kalau malas nak baca buku tebal tu, baca dia punya tips yang pendek-pendek tu, dia punya point-point tu, kan. Ada dalam bentuk apa ni. Kemudian saya kata Allah Ta'ala sebut dalam hadis, kan, ana inda dhanni abdi, aku ikut apa yang disangkakan oleh hamba-Ku, kan. Jadi maksudnya Allah akan bagi ikut apa yang kita fikir, kan, apa yang ada dalam minda.
Sebab kita leader selalu pesan, hatta nak masuk kelang ngaji ni pun, kita kena ada end in mind kita, apa yang kita nak. Kan? Bila kita pergi event, kita ada end in mind kita, apa yang kita nak. Sebab biasa dipesankan, tulis 3 perkara yang kita nak. Kan? Sebelum kita masuk event ni. Kan? Mungkin ada persoalan, mungkin ada kesulitan, ada pun cabaran dan sebagainya. Kan? InsyaAllah. Kan? Bila apa yang ada dalam minda kita tu, kita minta dengan Allah, jalannya, penyelesaiannya, kan ada. Sebab dalam surah Kahfi tu ada sebut, likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Setiap perkara tu sababan. Sababan tu maksudnya Allah Ta'ala kata setiap benda tu ada jalan. Kan? Fa'atba'a sababa, ikut je jalan tu. Maksudnya kejayaan kita dalam Herbalife ni ada jalan-jalan dia. Sababan tu kalau terjemah ke Inggeris tu certain way lah. Kan? Jadi semua menyambung, bahasa Melayu, bahasa Arab, kan? Quran, hadis, teori, ibarat, jadi tak ada masalah, kan? Itulah, saya syukur duduk dalam kelas ngaji ni kita boleh kait semua. Jadi tak ada yang kita nak kata salah, semua betul, kan? Itu yang best tu, tak ada yang salah. Mana yang salah-salah tu kita betulkan. Senang, simple. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tahniah kepada Ustaz Man dan juga Permaksu dan semualah leader-leader yang join kelas ngaji hari ni, yang berada di Pattaya baru ni, kan? Mudah-mudahan dapat berkongsi dengan kita, dengan bagi inspirasi dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Ustaz Man hari ini dan juga kepada Maksud tu, insyaAllah akan balik kepada kita semua, kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan saya yakin dan percaya perkongsian, sharing-sharing tu, kan, memang kita ada ikhlas daripada Ustaz Man. Memang dia pun nak kita berjaya macam ni, kan? Sebab kita share, jadi itulah, mudah-mudahan jangan lupa doa Ustaz Man ajar tadi tu, kan? Boleh tengok Ustaz Ahmad dekat Gajah masuk dalam event, kan? Tengok mesin tu, mesin tu saya dah tengok lah dekat Singapura tu, dekat Rumah Kelin ada 2 biji. Sekarang satu dah transfer dekat Seremban. Mesin tu, Masya Allah, tabarakallah, 4,500 harga second hand, 4,500. Kalau baru tak tahulah harga berapa, kan? InsyaAllah. Jadi kita tengok nikmat tu, kita doa, kan? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau kurniakan nikmat itu kepada kami seperti mana Engkau kurniakan kepada Ustaz Man, Ustaz Ahmad, Maksu, kan? Dan leader-leader yang lain, kan? Semoga Allah Ta'ala kurniakan rahmat, barakah kepada mereka. Doakan dia, bukan kita, kan? Kurniakan kesihatan yang baik, kan? Kurniakan rezeki yang melimpah ruah, dan makbulkanlah segala hajat dan impian Ustaz Man, Ustaz Ahmad dan juga Maksu, kan? Dan juga kepada kita semua, insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi subhanahu wa ta'ala wa liridha'illah wa liqada'il hajat, ya qadiyal hajat, ya kafiyal muhammad, ya rafi'al darajat, ya dafi'al baliyat, ya muhillal mushkilat, ya mujibad da'awat, ya syafi'al amrad, ya arhamar rahimin irhamna wa ila hadrati nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li kulli hajatina wa anta بحاجاتنا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السؤوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمعلماتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.